Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashila Aisyah binti Muhammad Yusof, pemegang nombor matrik A163897. Saya merupakan pelajar tahun akhir sesi 2020-2021. Di sini saya ingin berkongsi refleksi kursus LMCR 3202 Bahasa Melayu dalam Pengurusan Pejabat. Baiklah, mengapa saya memilih kursus ini? Kursus ini penting untuk para pelajar mendalami penggunaan bahasa Melayu dalam pengurusan pejabat. Ini juga penting buat pelajar tahun akhir seperti saya kerana selepas ini saya akan menghadapi dan berkecimpung dalam bidang pekerjaan. Baiklah, objektif kursus LMCR 3202 Bahasa Melayu dalam pengurusan pejabat ialah memastikan para pelajar menggunakan bahasa Melayu dengan tata bahasa yang betul. Ini juga bagus untuk penulisan tesis saya. Walaupun saya menggunakan dan bercakap dalam bahasa Melayu setiap hari, akan tetapi belum tentu penggunaan tata bahasa yang digunakan adalah tepat dan betul. Dalam kursus ini, saya dapat mengetahui dan mempelajari tentang kata sapaan dan rujuk hormat yang betul. Kursus ini sangat bagus untuk pendedahan pelajar universiti kerana banyak input yang boleh digunakan sepanjang bergelar pelajar seperti format yang betul menulis surat rasmi, penggunaan bahasa yang betul dan cara penulisan yang betul. Antara topik yang saya belajar daripada kursus ini ialah analisis kesalahan bahasa. Apa yang saya faham dari tajuk ini, penggunaan kata pemberi yang betul, ayat aktif dan ayat pasif, pengenalan tentang kata ganti nama. Seterusnya ialah salutasi berprotokol dan rujukan hormat. Daripada topik ini, saya mempelajari benda baharu iaitu salutasi yang digunakan untuk orang-orang ternama dan berjawatan. Yang ketiga ialah surat rasmi. Kami didedahkan dengan penggunaan format yang betul, penggunaan bahasa yang betul dan cara penulisan yang betul. Yang keempat ialah penanda wacana. Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai ayat untuk melanjutkan sesuatu maklumat. Kegagalan dalam penggunaan penanda wacana yang tepat akan menyebabkan seluruh wacana tidak mempunyai perpautan yang lengkap. Antara penanda wacana yang diperkenalkan kepada kami ialah penanda pertentangan maklumat, penanda tambahan, penanda musabab, penanda tempoh urutan masa. Yang kelima ialah minit mesyuarat. Minit mesyuarat ialah satu rekod atau kenyataan bertulis secara formal mengenai catatan ke atas sesuatu perbincangan dan keputusan yang dicapai oleh perbincangan tersebut sebagai bahan rujukan. Tindakan susulan dan pelaporan semula diperbincangkan akan datang. Yang keenam ialah kertas kerja. Kertas kerja merupakan satu hasil penulisan yang merangkumi cadangan perancangan untuk melaksanakan sesuatu aktiviti seperti lawatan sambil belajar atau sesuatu projek yang melibatkan perbelanjaan dan memerlukan kelulusan pihak atasan. Kertas kerja sangat penting untuk para pelajar dan digunakan di luar universiti juga. Yang ketujuh ialah memo. Memo ialah wacana bertulis yang digunakan untuk perhubungan rasmi antara pekerja, unit, jabatan, bahagian di dalam organisasi yang sama. Memo merupakan singkatan kepada memorandum iaitu alat komunikasi bertulis di dalam jabatan sendiri untuk berhubung secara rasmi. Seterusnya, kami juga didedahkan dengan pembuatan laporan. Laporan ialah dokumen yang membentangkan maklumat dalam format teratur
untuk khalayak dan tujuan tertentu. Walaupun ringkasan laporan boleh dihantar secara lisan, laporan lengkap hampir selalu dalam bentuk dokumen bertulis. Seterusnya ialah refleksi terhadap tenaga pelajar. Kursus ini dibahagikan kepada beberapa set. Tenaga pelajar bagi kursus ini untuk set 10 ialah Encik Daing. Beliau lebih mesra dipanggil Cikgu Daing. Encik Daing adalah seorang pensyarah yang sangat baik hati, mudah untuk didekati dan memahami pelajar. Pada pendapat saya, cara beliau mengajar kursus ini sangat efektif dan proaktif. Ini kerana beliau sangat kreatif dalam menyediakan bahan pembelajaran untuk setiap topik. Beliau akan memberikan pautan video di YouTube untuk setiap topik. Video beliau juga sangat menarik dan mudah untuk difahami. Bagi sesiapa yang ingin mengikuti cara pembelajaran beliau di luar kelas maupun di dalam semester, bolehlah mencari Cikgu Daing di YouTube. Selain itu, beliau juga telah membuat satu grup di aplikasi WhatsApp dan Telegram untuk bertanya tentang sejauh mana kefahaman kami tentang topik yang telah dimuat naik. Beliau juga akan meluangkan masa menjawab segala pertanyaan para pelajar. Cikgu Daing juga turut membantu dan membimbing para pelajar dalam setiap tugasan yang diberikan. Yang terakhir ialah refleksi terhadap kemudahan sesi PDP. Seperti yang sudah sedia maklum, kita tidak boleh menjalankan sesi PDP secara bersemuka disebabkan pandemik COVID-19 semakin tersebar luas. Akan tetapi, seperti yang saya katakan sebentar tadi, kursus ini telah menyediakan kemudahan seperti video dan slide bagi setiap topik. Nota juga ada dimuat naik di UKM Folio. Selain daripada itu, terdapat juga kelas secara maya melalui platform Google Meet, Microsoft Teams dan sebagainya. Pensyarah juga akan mengemaskini segala informasi melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Jadi, kursus ini adalah kursus yang sangat tersusun, mudah untuk diakses dan difahami. Terima kasih kepada semua tenaga pengajar kerana telah bertungkus lumus untuk menjayakan kursus ini. Kursus ini adalah sangat relevan untuk diteruskan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.